من نور أحمد أضحى الكون محرابا يأفو خطاه إلى الرحمن والثابا الصبح يعزف طورا من ملامحه والقلب يطرق في معراجه بابا من نور أحمد أضحى الكون محرابا يأفو خطاه إلى الرحمن والثابا الصبح يعزف طورا من ملامحه والقلب يطرق في معراجه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini, hari Selasa, bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1441 Hijrah, bersamaan juga dengan 11 Ogos 2020 Masihi. Anda sedang bersama dengan saya kembali, Nur Hidayu binti Muhammad Yusof, dalam rancangan Jom Mengaji Sama-sama Hashtag Satu Hari Satu Muka Surat. Diharapkan anda semua, tuan-tuan dan puan, berada dalam keadaan yang baik, sihat dan sejahtera hendaknya. Berhati-hati, mesti kena patuhi SOP jika anda berada di mana-mana sahaja. Jangan lupa pakai topeng muka, kalau tidak nanti kena bayar 1,000. Sekarang ni muka kita berharga 1,000 ya kawan-kawan. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama. Jadi mudah-mudahan kita berada dalam keadaan sihat dan mudah-mudahan apa yang kita lalui pada hari ini, langkah kita, setiap langkah kita dikira sebagai ibadah. Terima kasih dan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan. Hamba ilahi, ramai lagi tuan-tuan dan puan yang menonton ni. Boleh kongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sementara nak tunggu rakan-rakan kita masuk. Jadi tuan-tuan dan puan boleh bantu saya untuk share lah video ni kepada rakan-rakan kita yang lain. Okey, mudah-mudahan dengan perkongsian kita ramai yang dapat manfaat. Tuan-tuan dan puan yang berada, saya nak tengoklah siapa-siapa yang kawan-kawan kita yang tengah mungkin sekarang ni dalam perjalanan nak pergi kerja, naik LRT. Saya nak tengok anda komen yang anda tengah dengar pakai headphone sekarang ni adalah Jom Ngaji Sama-sama. Itulah. Saya belum jumpa lagi. Jadi kalau saya dapat jumpa siapa-siapa, saya nak tahu feedback daripada beliau. Jadi boleh komen tuan-tuan dan puan siapa yang sedang dalam perjalanan sekarang ni tengah naik LRT. Ataupun boleh komen juga siapa suri rumah sekarang ni. Dia baru lepas hantar kita kata anak-anak sekolah, tuan-tuan dan puan. Lepas hantar anak-anak sekolah, dia tenangkan diri sekejap, tuan-tuan dan puan. Sementara dia lakukan kerja-kerja lain. Banyak, kadang-kadang suri rumah kita ni pun banyak sangat kerja yang mereka buat. Ada yang baking, ada yang jahit baju, ada yang meniaga secara kecil-kecilan online dan sebagainya, tuan-tuan dan puan. Kita tabiklah kepada suri-suri rumah kita ni, walaupun banyak kerja dengan anak-anaknya, tapi mereka semua dapat juga melakukan kerja-kerja lain. Okey tuan-tuan dan puan, boleh share. Saya cakap ni sebab saya nak tunggu rakan-rakan kita masuk. Jadi tu yang banyak cakap sangat tu. Okey, kita nak tunggu rakan-rakan kita masuk dulu. Sebelum kita 8.30 kita akan mulakan insya-Allah. Dah dekat dah ni. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk pengetahuan rakan-rakan juga, rakan-rakan Facebook juga, siaran Jom Ngaji Sama-sama hashtag Satu Hari Satu Muka Surat ni dipancarkan juga melalui Radio Suara Pertis Malaysia.
Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Ali bin Abdullah yang sentiasa memberi sokongan dan dukungan untuk kami page ini, dan beliau pagi-pagi dapat luangkan masa untuk pancarkan melalui radio Suara Pertis. Dan terima kasih juga kepada pihak Pertis, pihak Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia, dan juga presidennya yang dipertuanya yang sentiasa menyokong ke arah pembangunan golongan orang kurang upaya penglihatan terutamanya, termasuklah dokongan kepada page Love Quran Group ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, boleh kita mula insya-Allah. Okey, boleh share, button share ada di sebelah kiri skrin anda. Kepada rakan-rakan Facebook, rakan-rakan UKU Penglihatan yang menggunakan screen reader, anda boleh menekan button share. Itu button share tu ada, anda kena cari menggunakan anak panah bawah ataupun anak panah kanan. Okey, terima kasih. Selamat datang kepada tuan-tuan. 36 penonton tadi saya nampak. 36 penonton. Terima kasih banyak-banyak. Jom kita mulakanlah. Kita pun tak nak lama-lama sangat tunggu kan. Jadi kita kita akan bacalah. Dan hari ini kita istimewanya kita nak baca surah Ali Imran, surah keluarga Imran, iaitu daripada ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-10. Hari ini kita nak baca ayat 10. Admin, kalau siapa yang ada admin kat sini, tolong tuliskan, tolong pinkan di ruangan komen muka surat 51 ayat 10 hingga ayat yang ke-15 beserta terjemahannya. Dan tuan-tuan dan puan, terjemahan ini saya rujuk kepada tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Tafsirnya begini tuan-tuan dan puan, kalau boleh saya tunjukkan. Dapat tak? Nampak tengok. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman dalam bentuk braille. Okey? Tak nampak tak apalah, saya takut. Okey. Baik, saya rujuk kepada tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Jadi tuan-tuan dan puan, mungkin terjemahan Quran saya ni tak sama, kerana saya merujuk tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman ini diterjemahkan oleh Haji Abdullah Muhammad Basmih. Jadi ini sebenarnya terjemahan yang kita harus gunakan. Ini daripada Jakim ni tuan-tuan dan puan, tafsir Pimpinan Ar-Rahman dalam bentuk braille ini. Jadi mungkin Quran tuan-tuan dan puan terjemahannya tak sama, tetapi sebenarnya konteks ayatnya sama. Okey, ramai juga orang cakap, Ustaz tak sama lah terjemahan. Memanglah dia punya ayat dia tak sama, tapi sebenarnya isinya sama. Kontennya tu sama sebenarnya. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan, kita mulakan ayat 10 hingga ayat 15. Sebelum tu, mari kita sama-sama memulakan live kita ni dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lupa. Kepada rakan-rakan OKU Penglihatan, boleh buka muka surat 38 Kita gunakan tafsir Pimpinan Ar-Rahman muka surat 38. Boleh tuan-tuan dan puan? Jom kita mulakan sekarang insya-Allah. Gema-gema. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Maksudnya, sebenarnya harta benda orang-orang kafir dan juga anak pinak mereka tidak sekali-kali
akan menyelamatkan mereka dari azab seksa Allah sedikit jua pun, dan mereka itulah bahan bakaran api neraka. Ini kalau orang-orang kafir yang tidak menerima hidayah, yang tak ada, yang tidak mahu menerima hidayah daripada Allah SWT, padahal Allah dah berikan petunjuk, peringatan, tetapi mereka tidak mahu menerima. Jadi segala harta benda dan anak pinak mereka tu tak ada apa-apa, nothing selain daripada harta dan anak-anak pinak mereka tu akan membuatkan mereka terus diseksa oleh Allah SWT. Jom kita teruskan dengan ayat yang ke-11. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. Maksudnya, keadaan orang-orang kafir itu sama seperti keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang terdahulu dari mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat keterangan kami, lalu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan ingatlah, Allah maha berat azab seksanya. Teruskan ayat yang ke-12. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, kamu akan dikalahkan di dunia ini dan akan dihimpunkan pada hari kiamat ke dalam neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat yang disediakan. Teruskan. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ayn wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha' inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Maksudnya, sesungguhnya telah ada satu tanda, bukti bagi kamu pada peristiwa dua pasukan yang telah bertemu di medan perang. Satu pasukan orang-orang Islam berperang pada jalan Allah untuk mempertahankan agama Allah, dan yang satu lagi dari golongan kafir musyrik. Mereka yang kafir itu melihat orang-orang Islam dengan pandangan mereka biasa, dua kali ramainya berbanding dengan mereka sendiri, dan Allah sentiasa menguatkan sesiapa yang dikehendakinya dengan memberikan pertolongannya. Sesungguhnya pada peristiwa itu terdapat satu pengajaran yang memberi insaf bagi orang-orang yang berfikiran, yang celik mata hatinya. Tuan-tuan dan puan, kalau boleh saya kongsikan sikit sebab nuzul ataupun sebab turun ayat ni adalah, kita pernah dengar cerita Perang Badar. Perang Badar ni menceritakan macam mana umat Islam ni dia menang kan. Umat Islam sebenarnya umat Islam ni dalam Perang Badar tu dikatakan 313 orang. Ada yang mengatakan kurang daripada tu, ada yang kata lebih sikit daripada tu. 313 orang. Tetapi orang-orang kafir ni dia melihat umat Islam ni lebih ramai daripada
yang mereka ada, yang mereka hantar tu. Okey, tapi itu bukan ceritanya. Kita nanti akan ada ceritanya nanti dalam ayat lain. Tetapi sebab turun ayat ni adalah apabila umat Islam menang dalam perang Badar melawan kaum musyrikin di Mekah sana, kaum Quraisy tu, Nabi SAW balik ke Madinah dan berjumpa dengan orang Yahudi. Dikatakan orang Yahudi ni daripada Bani Qanuqah. Bani Qanuqah. Nabi kata pada mereka, wahai kaum Yahudi, masuklah kamu, kan? Masuklah Islam. Kalau kamu sepatutnya ambil pengajaran lah, maknanya lebih kurang macam tu. Ambillah pengajaran daripada perang Badar ini yang Islam menang, kan? Kamu kalau tak masuk Islam, kamu akan hancur nanti. Tapi orang Yahudi kan, dia sombong, tuan-tuan dan puan. Dia kata apa? Wahai Muhammad, orang Quraisy tu dia kalah sebab mereka ni tak ada strategi, dia kata. Tapi kalau kami lawan dengan kamu, kami mesti menang. Dia kata gitu. Dia ego kan. Jadi sebab tu turun ayat ni. Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 ini. Okey? Itu serba sedikit supaya kita lebih menghayati ayat Al-Quran. Kenapa ayat ni turun? Kita tahu sikit. Cuma untuk tadabbur tu nanti bukan saya. Saya cuma terangkan sikit saja. Jom kita teruskan dengan ayat yang ke-14. Surah Ali Imran, muka surat yang ke-51 bagi siapa yang baru masuk, tuan-tuan dan puan. Admin kita pinta dengan komen, saya tak perasan lagi ni. Okey, kita teruskan dengan ayat yang ke-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Maksudnya, diperlihatkan dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada harta benda yang diingini, nafsu iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak. Harta benda yang banyak berpikul-pikul dari emas dan perak. Kemudian peliharaan yang bertanda lagi terlatih dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan ingatlah pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga. Okey, faham ayat ni? Jadi kita tak payah hurailah. Teruskan ayat yang ke-15. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladhina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, mahukah supaya aku khabarkan kepada kamu akan yang lebih baik daripada semuanya itu, iaitu bagi orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Disediakan juga pasangan-pasangan, isteri-isteri yang suci bersih serta beroleh pula keredaan
dari Allah, dan ingatlah Allah sentiasa melihat akan hamba-hambanya. Baik, dua ayat ni ceritakan tentang tadi Allah kata ayat yang ke-14 tadi Allah sebut setiap manusia ni dia inginkan sesuatu nafsu, termasuklah nafsu wanita kan, anak-anak dan sebagainya. Tetapi dalam ayat ke-15 ni Allah kata ada yang lebih baik daripada tu. Maksudnya kalau kamu gunakan maksudnya kalau kamu dikurniakan pasangan di dunia kamu ada pasangan wanita-wanita yang cantik, tapi kamu bimbing dia kepada syurga, insya-Allah, dan yalah kamu akan dapat syurga lah. Kita akan dapat syurga yang kekal di dalamnya. Maksud tu kita jumpa semua, bukan isteri kita saja, bahkan maksudnya di syurga nanti kita akan dikurniakan macam-macam nikmat. Contohnya bidadari tadi itulah, okey. Dan juga pelbagai kita kata perkara yang baik-baik lah. Maksudnya apa yang kita nak dalam syurga tu semuanya kita akan dapat, insya-Allah. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Terima kasih tuan-tuan dan puan, 77 penonton yang menonton hari ini, insya-Allah. Terima kasih, dan terima kasih juga kepada Radio Suara Pertis. Terima kasih kepada pihak Pertis. Tuan-tuan dan puan, kalau ada yang nak mewakafkan tafsir pimpinan Ar-Rahman ini, harganya memang mahal lah sebenarnya. Sebab tu harga ni tafsir pimpinan Ar-Rahman ni, rakan-rakan OKU kita, mereka ni tak mampu nak beli dengan harga yang mahal. Kenapa harga mahal? Sebab dia punya kertas ini, cover ni semua dia perlukan kos yang sangat banyak. Kita bukan apa, sebab rakan-rakan OKU kita ni kebanyakannya yang dhaif, yang apa ni kita kata, yang BIM 40 bawah macam tu kan. Jadi mereka tak mampu nak beli. Jadi kalau siapa nak wakaf ni boleh pergi like Facebook Pertis dan boleh berhubunglah dengan kita kata bahagian penerbitan di sana, akan diberitahu di sana nanti kan. Jadi boleh wakafkan tafsir pimpinan Ar-Rahman ni untuk kegunaan rakan-rakan OKU penglihatan kita. Sebab harganya beratus juga ni tuan-tuan dan puan. Kalau yang tulisan mushaf biasa ni tak mahal kot. Ada 100, tapi yang ni lebih lagi. Kan? Okey, jadi tuan-tuan dan puan tu saja untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi esok tuan-tuan dan puan pada waktu yang sama, jam 8.30 pagi. Kalau boleh, saya nak tengok rakan-rakan kita yang sedang dalam perjalanan, yang naik LRT ataupun suri rumah kita, yang sedang buat apa saja sambil-sambil dengar Jom Ngaji Sama-Sama. Saya nak tengok komen anda, saya nak tengok respon anda, feedback anda, supaya benda ni, Quran ni dapat tersebar lagi ke seluruh alam. Apa saja yang kita buat, Al-Quran tetap tersebar. Jadi kita jumpa lagi esok tuan-tuan dan puan di waktu yang sama 8.30 pagi bersama dengan saya Nur Hidayu binti Muhammad Yusof dalam rancangan Jom Ngaji Sama-Sama #1hari1muka surat. Kita akhiri dengan tak baca komen Jap, tengok komen jap tuan-tuan dan puan. Kesian lah orang baca komen, kita nak kena hargai sedikit. Asma Yusof kakak saya, Azam Mufidah Mahyudin, siapa namanya, Noraini Yusof kakak saya juga. Ni suri rumah semua ni. Okey, komen sikit. Dua kakak saya tu komen sikit macam mana, tengah buat apa sekarang. Yunus Hayati Yaakob, banyaklah tuan-tuan dan puan. Sekejap, mana komen? Itulah komen ni saya tak boleh baca lah guna phone ni. Saya pun tak faham macam mana, kenapa dia tak, screen reader saya tak baca komen. Saya yakin komen ni banyak aja ni. Sebab saya tak nampak, jadi saya gunakan screen reader. Tapi screen reader saya ni dia tak baca komen. Itu masalah sikit tuan-tuan dan puan. Jadi saya minta maaf. Tak apa, nanti kita akan balaslah komen tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Okey, jadi kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan
waj'alhu lana hujjatan. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ianya pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rezekikan kami membacanya sepanjang malam, sepanjang siang hari, jadikan ianya hujah kami. Ya Rabb, Ya Rabbal